Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sarawak berusaha untuk menuntut kedudukan yang sama daripada kerajaan persekutuan terutama dalam arus pembangunan dan hak negeri ini. Justru Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Satin berharap rakyat Sarawak akan bersatu padu dan menyokong usaha kerajaan negeri untuk menuntut hak-hak Sarawak yang diberikan kepada Sarawak pada 1963. Over the years, however, the last 50 over years, there had been a constant erosion of the powers given to us originally by the federal government, either through ignorance or through neglect or arrogation of power. We are now claiming our rights originally given to us way back in 1963. Jelasnya ini antara lain telah menyebabkan Sarawak agak ketinggalan dalam proses pembangunan terutama kemudahan asas dan infrastruktur. Let us therefore strive for a better future and an equal place in the Federation. We are no longer content simply to be behind the other states of Malaysia. We do not want to be in a position where after 50 over years of Malaysia, we still have schools that fall into the river. We still have schools that have no electricity. We still have schools that have no treated water supply. We still have unfinished roads or road access and public utilities. If it is 20 years, 30 years, we don't mind. But if it is 50 years, more than half a century, we cannot tolerate it anymore. Therefore, we ask the federal government to be more sympathetic, and we question their rights over our resources. Oleh yang demikian menjadi tanggungjawab Sarawak untuk mengingatkan kerajaan pusat mengenai Perjanjian Malaysia 1963 dan Sarawak sebagai equal partner dalam pembentukan Malaysia. Tambahnya, usaha Sarawak untuk menuntut haknya menerima respon positif daripada kerajaan persekutuan dan jawatan kuasa telah dibentuk untuk melaksanakan usaha tersebut serta menjangkakan beberapa keputusan akan diketahui pada penghujung tahun ini atau tahun depan. Antara usaha ini termasuk pengisytiharan Hari Sarawak pada 22 Julai yang juga cuti umum bagi menghargai usaha pemimpin terdahulu dalam pembebasan Sarawak daripada penjajahan. Beliau berucap pada majlis sambutan Hari Sarawak di Kabinet Kuching yang disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Polis Bintulu berjaya menahan 4 lelaki dan 2 wanita dalam serbuan di Sample Park PH3 Jalan Tun Hussein On Bintulu pada Khamis. Timbalan Ketua Polis Daerah Bintulu, Timbalan Superintendent DSP James Reyes dalam satu sidang media di IPD Bintulu berkata, serbuan yang dilakukan hasil maklumat awam dan risikan polis itu turut berjaya merampas dadah jenis syabu bernilai hampir RM500,000. Menurut DSP James, serbuan yang diketuai oleh Ketua Bahagian JSJN IPD Bintulu, ASP Ismuni Umar telah berjaya menahan sepasang suami isteri dengan dadah jenis syabu berjumlah 840 gram. Dadah tersebut dijumpai dalam sebuah kotak yang disimpan dalam 15 paket plastik lutsina. Turut berada di kediaman tersebut 5 orang anak suspek yang berusia 8 hingga 1 tahun dan telah diserahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk tindakan lanjut. Kesemua suspek yang berasal dari Rawang, Selangor ditahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, serbuan kedua telah dilakukan sejam kemudian di kediaman Joy Park, Jalan Tun Hussein On dan berjaya menahan 3 lelaki dan seorang wanita. Hasil pemeriksaan menjumpai dadah jenis syabu seberat 40 gram dalam satu paket plastik lutsina dalam sebuah beg sandang. Semua suspek ditahan di bawah Seksyen 39A-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Kesemua suspek telah ditahan reman selama 7 hari bermula hari ini untuk siasatan lanjut
turut disita 4 buah kereta dan sebuah motosikal dianggarkan bernilai RM150,000. Akta dadah berbahaya perlu dikaji memandangkan hukuman sedia ada termasuk hukuman mati mandatori tidak berkesan dalam membentras jenayah dadah di negara ini. Naib Pengurusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Tan Sri Lilam Tai berkata ia berikutan lebih 60% jenayah yang berlaku di negara ini kebanyakannya berkaitan dadah seperti kes ragut dan pecah rumah. Akta dadah berbahaya ataupun akta berkenaan dengan pemulihan, semua ini undang-undang harus dikaji semula untuk meningkatkan tahap keberkesanan, the effectiveness. I think have to be all the laws have to be reviewed. Katanya ini termasuk merombak pendekatan dan strategi sedia ada serta menyusun semula struktur agensi-agensi bertanggungjawab termasuk polis dan kastam di Raja Malaysia jika tidak mahu Malaysia menjadi hub dadah. Tan Sri Lee berkata demikian dalam sidang media mengenai perkara tersebut di Kuching. Tambahnya, program di pusat pemilihan dadah juga perlu diubah suai selain memperhebatkan program kesedaran di peringkat sekolah, komuniti termasuk tempat kerja. Berdasarkan laporan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, seramai 26,660 penagih direkodkan dengan 71.1% merupakan penagih baru dan lebih kurang 73.4% daripada penagih yang berdaftar adalah golongan muda yang menjadikan jumlah penagih dadah berdaftar ketika ini lebih 280,000 orang. Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP yang meraihkan ulang tahun ke-57 sejak ditubuhkan pada tahun 1959 merupakan parti politik tertua di Sarawak. Presiden SUPP Datuk Dr. Sim Kui Hian berkata, ulang tahun ke-57 parti itu merupakan satu peristiwa penting kerana telah mengharungi 3 peringkat sejak penubuhannya, iaitu daripada tempoh kesukaran sehinggalah mencapai tahap pemulihannya. Justru beliau amat bersyukur dan berasa gembira kerana SUPP kini di peringkat pemulihan dan dapat bersatu semula setelah mengalami keadaan sukar. Datuk Dr. Sim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan berkata SUPP perlu bekerja keras serta mengambil peluang yang ada dan terus mengekalkan prestasi yang baik untuk terus mendapat sokongan rakyat. Beliau berkata demikian bersempena sambutan ulang tahun SUPP ke-57 di Miri yang dihadiri hampir 1,000 ahli SUPP dari seluruh negeri. Turut hadir Menteri Muda Pelancongan Datuk Lee Kim Shin dan Adun Piasau merangkap Setiausaha Agong SUPP Datuk Sebastian Ting. John Waitaka dari Kenya muncul juara bagi kategori larian terbuka lelaki 10 km acara larian bersama bomba 2016 di Bandaraya Miri. Beliau mencatat masa larian 32 minit 40 saat. For us in Kenya, we train. Learning is my job, so I have to train. Like when you wake up, you go to your job. That's what I do. When I wake up, the first thing is to train. Yeah, when I come back, I rest. Evening, I go training. Yeah, that's all I survive. Beliau ditemui pemberita dalam majlis penyampaian hadiah kepada pemenang acara larian bersama bomba 2016 di Marina Bay, Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau, Datuk Sebastian Ting dalam ucapannya berkata, acara itu bukan sahaja menggalakkan gaya hidup sehat tetapi juga sebagai platform untuk mengerat ikatan kekeluargaan dengan penyertaan pelbagai peringkat umur. Larian 8 kategori itu melibatkan 1,910 peserta termasuk peserta luar negara dari Kenya, Afrika, Filipina, Singapura dan Brunei Darussalam. Pada majlis itu, sebanyak RM5,000 telah disalurkan masing-masingnya kepada Persatuan Diabetes Cawangan Miri dan Persatuan Autistik Miri selain peruntukan RM10,000 kepada pihak penganjur. Pasukan Sarawak dinobatkan juara keseluruhan bagi acara taekwondo yang berakhir petang semalam dengan kutipan 8 pingat emas. 8 pingat tersebut diraih menerusi kategori taekwondo pomse lelaki, wanita dan bergu campuran, kyorugi heavyweight lelaki dan wanita, welterweight wanita dan kategori fin dan fly wanita. Atlet tuan rumah Tan Yen Ming dan Audrey Nu Alexan turut dipilih sebagai peserta terbaik lelaki dan wanita bagi acara tersebut. Pada hari terakhir acara taekwondo, peserta tuan rumah
turut menyumbang 2 pingat emas menerusi acara fly dan fin kategori wanita. Pingat emas pertama Sarawak dimenangi Rebecca John Nidek menerusi kategori taekwondo fly 46-49 kg wanita apabila berjaya menundukkan Nurli Atira Syaharudin dari Terengganu. Rakan sepasukan Monica Sharma, anak perempuan Sanjeev Kumar, menyumbang emas kedua dengan menumpaskan Christina Clara dari Sabah dalam kategori fin bawah 46 kg. Cukup memuaskan lah sebab selama ni tak pernah buat macam ni, try akhirnya dapat juga. Terima kasih pada penyokong, mak bapak saya, coach saya kerana sokong saya sanggup saya keluarkan pengorbanan saya tidak sekolah 6 bulan dan rindu mak bapak lah, training 6 bulan sana. Saya merasa sangat berpuas hati pada hari ini kerana kita dapat menang 2 lagi dan jumlah semua 8. Our target 5, kita dapat 8. Actually kita dapat banyak sikit. Tapi Alhamdulillah and very happy sangat. Turut hadir pada majlis penutupan acara taekwondo Menteri Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Dr. Sim Koo Hian yang turut menyampaikan pingat kepada pemenang. Perkembangan Sukan Malaysia Sukma ke-18 Sarawak 2016. Pasukan Terengganu berjaya memborot pingat emas dan perak dalam acara 30 km ujian masa perseorangan wanita akhir di Kuching petang semalam. Peserta Nur Aisyah Muhammad Zubir mencatat masa terpantas dengan 42 minit 31.384 saat mengalahkan 11 pelumba yang lain. Menduduki tempat kedua ialah rakan sepasukannya Aimi Iwasaki Muhammad Moritoshi dengan mencatat masa 44 minit 31.394 saat. Tempat ketiga dimenangi Siti Aisyah Alias dari Pahang dengan 46 minit 55.699 saat. Pasukan tenis lelaki Sarawak mengalahkan Kedah 3-0 apabila pemain persoangan Alvin Teng menewaskan Muhammad Arif Syamida 6-1, 6-0 dan Muhammad Aiman Hamdan mengalahkan Chiah Chen Yu 6-2, 6-2. Manakala bergu Lau Zihan dan Wahiza Acop Borhan pula menumpaskan Ku Muhammad Syafiq Kui dan Muhammad Syamil Mazlan 6-3, 6-2. Terdahulu Sarawak juga menang kepada Johor 3-0. Sementara itu, pasukan tenis wanita Sarawak juga menang bergaya apabila menewaskan pasukan Kedah 3-0 dan menumpaskan Sabah 2-1. Skuad hoki wanita Kedah sekali lagi meraih mata setelah mengalahkan skuad tuan rumah Sarawak 4-1 di Stadium Hoki Petrajaya bagi peringkat kumpulan A. Ini menjadikan jumlah keseluruhan 9 mata justru menyamai mata wilayah persekutuan dalam kumpulan A. Pasukan bola tampar lelaki Pulau Pinang menewaskan pasukan Sarawak 3-2 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Tertutup Bola Tampar di Sibu. Pada set pertama, Sarawak mendahului Pulau Pinang dengan pungutan mata 25-21 namun kalah pada set kedua dan ketiga dengan kiraan mata 22-25, 25-27. Pada set keempat, Sarawak berjaya mengekang kemarahan pasukan Pulau Pinang dengan kiraan mata 25-20. Namun pada set penentu, set kelima, Sarawak terpaksa akur kepada Pulau Pinang apabila tewas dengan kedudukan mata hanya 13-15. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, pada pukul 11.30 pagi, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyempurnakan Majlis Karnival Raya at One Malaysia Youth City, One MYC di Kompleks Sukan Lundu. Manakala pada pukul 12.30 hari, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Masyarakat, Datuk Fatimah Abdullah menyempurnakan penyampaian bantuan kebakaran rumah Jalak Penasu, Sibu. Akhir sekali pada pukul 8.45 malam, Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud menyempurnakan Majlis Perasmian Sukan Malaysia Sukma ke-18 Sarawak 2016 di Stadium Sarawak Petrajaya Kuching. Turut hadir Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satim. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Faris.